وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada hari ini dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu dalam waktu yang terbatas ini, ya, dalam kesempatan waktu lebih kurang 45 minit ataupun 50 minit ini. InsyaAllah, sekalipun waktu yang singkat, waktu yang pendek, mudah-mudahan kita mendapat kebaikan, mendapat ilmu, sama-sama berkongsi ilmu untuk kita jadikan asas menjadi panduan di dalam kita melakukan amal-amal soleh dalam kehidupan kita. Baik, kita akan sambung perbahasan, perbincangan menggunakan kitab Al-Adhkar untuk hari ini, ya, sehingga selesai bahagian fasal ini. Kita masih lagi, saya gunakan kitab yang sebelum ini, ya, sampai habis pada bahagian inilah. Ya, jadi apabila kita bincang kepada anjuran yang ini, kita gunakan kitab yang telah, ya, kita sepakati bersama. Baik, untuk hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perbincangan kita akan kita sambung, ya, mengenai topik yang berkaitan dengan fiqh. Kalau tuan-tuan dan puan-puan refresh balik ataupun rujuk semula pada bahagian muqaddimah yang telah kita bincangkan sebelum ini, Imam An-Nawawi menyatakan bahawa antara metodologi, antara kaedah yang digunakan oleh beliau di dalam menulis kitab Al-Adhkar adalah meletakkan perbahasan berkaitan dengan fiqh, ya, selain daripada hadis-hadis yang menjelaskan mengenai zikir, maka Imam An-Nawawi juga membincangkan secara ringkas ilmu fiqh yang berkaitan dengan zikir. Maka, ya, pada tengah hari ini kita lihat sedikit, ya, kita tengok ada fasal, ya, perkara yang ditulis oleh Imam An-Nawawi yang berkaitan dengan fiqh. Baik, kita masuk kepada fasal yang pertama pada tengah hari ini. Saya kira insya-Allah suara saya dapat didengar dengan jelas. Tadi mungkin internet agak slow, di kampus tadi, risau juga saya. Tapi tengok di waktu tengah hari ini okey, semakin stabil. Baik, kita mulakan dengan fasal yang pertama untuk tengah hari ini. Yang warna hijau ni adalah fasal dalam kitab asal, ya.
Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, para ulama sepakat akan bolehnya berzikir dengan hati mahupun lidah bagi orang yang tidak memiliki wudu, junub, haid dan nifas. Ini perbahasan mengenai ilmu fiqh. Jadi pandangan Imam An-Nawawi yang mana beliau menyebutkan bahawa sepakat ataupun ittifaq. Dia kena ada, bila kita baca kitab-kitab fiqh, ada dua istilah, ada tiga istilah. Yang pertama adalah ittafaqa ulama. Ittafaqal ulama. Para ulama berittifaq. Ittifaq ni maksudnya bersepakat. Satu lagi adalah disebut sebagai jumhur ulama. Itu istilah yang kedua. Ya, jumhur maksudnya majority. Okey, bila kita kata majority, dia juga merangkumi ada sekumpulan kecil yang berpandangan lain, berbeza pendapat, tapi majoritinya macam ni, macam ni, macam ni. Itu dia sebut jumhur ulama. Baik. Dan yang ketiga, bila kita baca dalam kitab-kitab fiqh, digunakan istilah adalah ikhtalafal ulama. Ikhtalafa. Maksudnya dekat sini, para ulama dalam suatu isu, suatu perkara yang dibahaskan, mereka berbeza pandangan. Ulama dalam mazhab Syafi'i kata macam ni. Ulama dalam mazhab Hanafi sebut macam ni. Ini ikhtalafal. Berlakunya perbezaan. Jadi kita perlu melihat apakah istilah yang digunakan dalam penulisan fiqh terhadap sesuatu perkara yang dibincangkan. Baik. Maka dalam kitab Al-Azkar ini, Imam An-Nawawi menyatakan bahawa para ulama sepakat. Jadi ittifaq. Ya, ulama Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, semuanya bersepakat menyatakan bahawa boleh berzikir dengan hati ataupun dengan lidah. Satu dalam hati, ataupun yang kedua dia sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, bagi orang yang tidak memiliki wuduk, yang tidak ada wuduk, ya, ataupun orang yang berjunub, haid dan nifas. Ya, jadi dalam tiga situasi ini, orang yang tidak ada wuduk, orang yang berada dalam keadaan janabah, ya, seseorang berada dalam keadaan haid ataupun nifas, maka boleh baginya berzikir. Nak sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, boleh. Jadi maksud yang dikatakan zikir dekat sini adalah membaca tasbih, subhanallah, bertahmid, alhamdulillah, bertahlil, la ilaha illallah, bertakbir, Allahu akbar, bersalawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berdoa dan sebagainya. Ya, boleh. Tak ada masalah. Tapi kadang-kadang dalam situasi-situasi inilah seseorang manusia, dia rasa malas sangat nak berzikir. Kalau melihat kepada pengalaman yang saya
yang saya hadapi kan, dalam kes-kes yang melibatkan gangguan-gangguan makhluk halus ni kan. Bila kita tanya pesakit kan kenapa, dia kata dia dalam keadaan yang uzur. Maka bila uzur dia kata dia tak boleh nak zikir. Sebab itulah kan dia, bila tak ada kekuatan dalaman, jadi mudah. Saya nampak dekat sini isu kefahaman itu yang perlu diberi, yang perlu dimaklumkan. Sebab dia kata dalam situasi tersebut tak boleh nak tak boleh nak amalkan yang selalu zikir dan sebagainya. Jadi ambil pandangan yang diberikan oleh Imam An-Nawawi yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di sini. Baik, zikir boleh dalam hati ataupun lisan. Bil qalbi ataupun bil lisan. Boleh. Okey ya, saya rasa clear. Baik, sedangkan membaca Al-Quran. Inilah isunya. Membaca Al-Quran haram dilakukan oleh orang yang sedang junub, haid, nifas. Banyak mahupun sedikit, walaupun hanya sepotong ayat. Mereka boleh membaca Al-Quran di dalam hati tanpa melafazkannya dengan lidah. Demikian pula halnya dengan melihat Al-Quran dan membacanya dalam hati. Ini isu fiqh. Ya. Okey, seseorang yang berada dalam keadaan janabah ataupun haid ataupun nifas, maka hukumnya haram membaca Al-Quran. Maksud membaca adalah dengan mengeluarkan lisan lah, bil lisan. Dia baca, dia keluarkan bunyi sebutan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baca. Tak boleh. Ya, ni dalam mazhab Syafi'i. Sebab Imam An-Nawawi adalah antara imam-imam utama dalam mazhab Syafi'i. Ya, tetapi untuk seseorang yang berada dalam situasi tadi boleh baca Al-Quran dalam hati tanpa melafazkan dengan lidah. Dia baca dalam hati, dia tak keluarkan, tak sebut, tapi baca dalam hati. Boleh. Sama juga dengan boleh orang yang dalam situasi tadi melihat Al-Quran. Tengok Quran tak ada masalah. Boleh. Baca Quran dalam hati. Boleh. Tapi kalau baca dengan mengeluarkan bil lisan, dengan lidah yang mengeluarkan bunyi, melafazkannya, kata Imam An-Nawawi, hukumnya adalah haram. Ya, saya kira jelas dalam situasi ini. Baik. Yang dekat sini ada orang tanya. Ini dan juga dia berlaku terutamanya kepada kaum wanita yang dihafal Al-Quran. Hafiz dengan hafizah. Hafal Quran. Ataupun satu lagi adalah seseorang pelajar yang akan mengambil peperiksaan. Yang ni yang saya kata kalau bahas ni panjang cerita. Okey, seorang hafizah kan, seorang wanita yang hafal Quran, kalau dia tak baca macam ni kan, hafalan dia akan hilang. Dekat sini ada huraian yang lebih terperinci. Sama juga dengan seorang wanita yang mengambil
yang mengambil pengajian, yang belajar dalam bidang agama. Salah satu daripada subjeknya adalah dia kena hafal Quran, dia kena tasmi', istilahnya tasmi', di hadapan mungkin pensyarah ataupun ada orang yang akan tasmi' untuk menentukan dia lulus ataupun dia gagal. Waktu dia kena tasmi' itu adalah dia berada dalam situasi tadi, haid dan sebagainya. Yang ni dibincangkan dan saya simpulkanlah secara ringkas, kalaulah tak dapat nak dielakkan juga, kan, nak arrange tarikh yang lain tu tak boleh, kan, maka dibenarkan dalam situasi tersebut. Ini ada banyak perbahasan tentang topik ini dan saya pun tak bahaskan sangat sebab kita nak fokus kepada main point kita adalah zikir. Baik. Satu, kita sambung. Ya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, para sahabat kami mengatakan, maksudnya para sahabat ni, kan, para ulama di dalam ashab ataupun dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahawa ketika mendapat musibah, ditimpa dengan ujian, orang yang sedang junub dan haid boleh mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ni para ulama dah bahas ni. Kan? Sebab apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini tuan-tuan dan puan-puan adalah ayat Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Surah Al-Baqarah. Kan? Jadi, asas tadi kita kata, di bahagian atas tu, Al-Quran tak boleh disebut dengan lisan orang yang berada dalam sama ada janabah, haid ataupun nifas. Tetapi ada pengecualian. Para ulama kata ketika mana seseorang berada mendapat musibah, kan, dia dengar kata mungkin ada saudaranya meninggal dunia, maka boleh tak dia nak sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un? Boleh, dia lafazkan, dia sebutkan boleh. Ya. Tapi kita bila dapat perkhabaran sahabat meninggal dunia, kan, rakan-rakan, saudara mara, kita tak sebut innalillah, kita kata al-Fatihah. Pelik, tuan-tuan. Saya kadang-kadang rasa, ya Allah. Dalam yang diajarkan dalam Islam, diajarkan oleh Nabi SAW, apabila kita mendapat musibah ataupun mendengar berita orang lain ditimpa musibah, ucapan yang pertama adalah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ni kena ubah sedikit mentaliti, kefahaman kita. Kalau kita dah set dalam phone, kan, cari yang mula-mula sekali adalah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu bolehlah Al-Fatihah ayat ni. Susunan tu kena faham, kena jelas. Okey, baik. Kita kembali tadi. Boleh, Ataupun ketika menaiki kenderaan. Ini antara bentuk-bentuk pengecualian yang dibenarkan. Ya. Bila kita naik kenderaan, antara doa yang dibaca adalah, kan, mengucapkan subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ini subhanallazi sakhkhara lana hadza ila akhir ini
adalah ayat Al-Quran di dalam surah Az-Zukhruf, ayat yang ke-13. Jadi seseorang yang berada dalam situasi tadi, bila dia nak menaiki kenderaan, boleh ataupun tidak dia baca Subhanallazi sakhrana hadza sampai habis. Sebab di ayat Quran, boleh tak? Maka para ulama kata boleh. Ya, kita tak ada alasan lah nak kata tak boleh baca lah. Saya keadaan sekian. Satu, dua. Kan? Sama juga ketika berdoa. Kan kita berdoa, doa ni kita boleh baca. Seorang yang berjanabah pun, yang haid ke sebagainya, boleh doa. Maka boleh tak semasa dia doa tu, dia nak baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Boleh ataupun tidak? Maka para ulama, Imam An-Nawawi sebut hukumnya adalah boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah adalah ayat Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Jawapannya boleh. Tapi dengan syarat tidak dimaksudkan membaca Al-Quran. Jadi kita baca tadi yang takziah, yang ditimpa musibah tu, sebab apa kita baca innalillah tu sebagai zikir. Sebab apa kita baca subhanallazi sakhrana hadza, bila naik kenderaan, niat kita doa, minta Allah lindung. Sebab apa kita baca Rabbana atina ni, bukan niat kita baca Quran, tapi niat kita doa. Ketika itu dibenarkan. Ya, ini jelas. Jadi kalau kita nak pegang selepas ini, kita nak beramal, kan, memadai dengan kita pegang pandangan Imam An-Nawawi dalam kitab yang kita baca ini. Baik, sambung. Selain daripada itu, juga boleh membaca Bismillah ataupun Alhamdulillah apabila tidak dimaksudkan membaca Al-Quran. Baik dengan niat zikir atau tidak ada niat apa pun, tidak berdosa. Kecuali kalau diniatkan membaca Al-Quran. Kita kan, memang kita punya amalan, kita nak buat sesuatu, Bismillah. Sedangkan Bismillah itu adalah sebahagian daripada ayat Al-Quran. Kan? Ataupun Alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah sebahagian daripada ayat Quran. Jadi Bismillah, Alhamdulillah boleh baca anytime, anywhere, any situation. Termasuk orang yang berada dalam keadaan yang kita sebutkan tadi, iaitu janabah, haid, nifas, boleh baca, cuma jangan diniatkan sebagai membaca Al-Quran. Jadi kat sini saya rasalah bila kita tengok apa yang ditulis oleh Imam An-Nawawi ini, maksudnya tidak ada alasan kepada kita untuk tidak berzikir. Apa alasan kita tak nak berzikir? Kan? Apa alasan lagi yang kita nak cari? Kadang-kadang kita lebih, kalau yang orang-orang muda lah hari ini, dia suka dengar muzik. Saya tak kata muzik itu salah, tidak. Tapi terlampau obses sehingga kita lupa satu amalan yang lebih baik untuk kita amalkan. Ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hebatnya pencerahan yang diberikan oleh Imam An-Nawawi. Baik, sambung. Dibolehkan juga membaca ayat Al-Quran yang mansukh.
Yang ni pun satu lagi perbahasan. Tuan-tuan dan puan sekalian. Al-Quran, ini saya cerita sikit lah. Berkenaan dengan istilah umumnya adalah ulumul Quran. Ulumul Quran. Itu istilah ilmu yang kalau kita nak mendalami Al-Quran, antara ilmu yang kita perlu belajar adalah ulumul Quran. Ya. Dia ada banyaklah kitab yang ditulis oleh para ulama kita tentang ilmu ini. Salah satunya yang masyhur adalah At-Tibyan fi Ulumil Quran. Baik. Di dalam ilmu yang kita sebutkan tadi, dalam Ulumul Quran tadi, dia ada topik-topik, ada tajuk-tajuk pecahan-pecahan yang dipelajari. Antaranya adalah nasikh wal mansukh. Lain lagi dia cerita berkenaan dengan asbabun nuzul. Ya, baik. Kan? Jadi antara ilmu yang ada dalam ulumul Quran ini adalah nasikh dan mansukh. Maksudnya bicarakan dalam ilmu ini dikaji, diperhalusi mengenai ayat-ayat Quran ni ada yang dimansuhkan. Dimansuhkan ada. Tak dibaca lagi ayat tu. Dan yang dimansuhkan juga bukan sahaja ayat, tapi ada juga mansuh yang melibatkan hukum. Itu pendetilan yang sangat banyaklah. Okey, cuma kita nak sebut dekat sini bahawa boleh ataupun tidak seseorang itu membaca ayat Quran yang telah dimansuhkan. Yang dah tak ada lagi, kalau buka dalam mushaf Quran, ayat tu tak ada lagi. Sebenarnya dulu ada, kan, tetapi Rasulullah telah mendapat wahyu daripada Allah Taala, ayat ini dimansuhkan. Sebagai contoh, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Asy-syaikhu, seorang lelaki yang syekh, yang dah tua. Wasy-syaikhatu, dan seorang wanita yang telah tua. Syekh ni maksudnya orang tua. Okey? Seorang lelaki yang dah tua dan wanita yang tua, idza zanaya, apabila dia melakukan perzinaan, farjumuhuma, maka rejamlah keduanya. Maka dibolehkan membaca ayat ini. Okey, ayat yang telah dimansuhkan. Okey, begitu juga membaca khuzil kitaba biquwwatin atau udkhuluha bisalamin. Boleh, kan? Dan yang serupa dengannya, maka jika tidak diniatkan untuk membaca Al-Quran, hukumnya tidak haram. Jadi nak baca semua ni yang berkaitan dengan Quran ni, ayat tu dah mansuh ke dan sebagainya, boleh dengan syarat tidak diniatkan. Tidak diniatkan baca Al-Quran. Okay, kita ambil contoh ya. Udkhuluha bisalamin aminin. Ni ayat Al-Quran juga. Kan? Okay? Saya rasa saya pernah cerita kepada tuan-tuan dan perempuan berkenaan dengan seorang wanita. Ni saya tak ingatlah dalam kuliah hadis siri yang saya rasa dah lama jugalah. Yang mana dia berbicara hanya dengan menggunakan ayat Quran. Ini antara wanita yang sangat-sangat hebat. Ya, dia bercakap, dia punya jawapan soalan dia menggunakan ayat-ayat Quran.
Hebat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi ayat Quran ni kalau kita faham, kan? Contohlah, ya, ada orang datang rumah kita, dia bagi salam, Assalamualaikum. Kita pun jawab, Waalaikumsalam. Jadi kita nak jemput dia masuk. Dalam ayat Quran boleh guna ni. Udkhuluha bisalamin aminin. Ya, itu masuklah dalam keadaan yang aman, sejahtera. Maksudnya, silalah masuk. Tapi kalau orang yang tak faham, kita je faham, kan? Lepas bagi salam, kita kata, udkhuluha bisalamin aminin. Orang tu pun dengar, apa hal lah ni, kan? Jadi kalau kita nak guna ayat-ayat Quran ni, maksudnya kita faham dan orang yang dengar tu pun fahamlah. Barulah jadi. Kan? Jadi boleh tak seseorang itu dalam keadaan tadi, kan, keadaan dia berjanabah, keadaan yang haid, nifas, jadi dia nak suruh orang masuk ke rumahnya ataupun nak mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya, maka dia sebut udkhuluha bisalamin aminin. Niat dia bukan baca Quran. Niat dia adalah mengizinkan orang itu masuk. Jawapannya boleh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya? Syarat dia adalah dalam poin, bila kita bincangkan bab ini, poin dia, jangan diniatkan baca Quran. Tidak diniatkan baca Quran. Ini penting. Ya? Baik. Sebagai contoh lah, kan, kalau kita nak berjalan, nak masuk hutan, kan dekat Segamat ni ada nak pergi jungle trekking ke sebagainya, kan. Jadi salah satu daripada doa kita nak minta kepada Allah, kita kata salamun ala nuhin fil alamin. Salamun ala nuhin fil alamin. Niat kita bukan kita nak baca Quran. Niat kita adalah baca ayat tu supaya sebagai doa, minta Allah melindungi kita nak masuk hutan ke sebagainya. Itu boleh dalam keadaan orang tu situasi yang kita sebutkan tadi. Tapi niat dia bukan sebagai baca Quran. Niatnya sebagai zikir, niatnya sebagai minta Allah tolong, Allah lindungkan daripada perkara-perkara yang tak elok. Ya? Okey. Selesai dalam situasi ini. Fiqh ni kalau nak huraikan panjang. Ya? Baik, sambung. Apabila tidak mendapatkan air untuk mandi wajib. Ini cerita lain pula. Ya? Ini satu situasi yang lain pula. Okey, baik. Ya, maka cukup dengan tayammum dan setelah itu boleh membaca Al-Quran. Ini pun satu benda yang menarik. Menarik. Bila sebut tuan-tuan dan puan-puan, tayammum. Dia bukan tayammun. Sekiranya M dekat belakang tu, kita tukarkan kepada huruf N. Sepatutnya tayammum. Tapi kita kata tayammun. Dah lain. Kalau tayammun, maksudnya yamin. Al-yamin ni sebelah kanan. Kalau tayammun, maksudnya kita lebih mengutamakan sebelah kanan. Tayammun. Kalau tayammum, maksudnya seseorang yang mengambil debu untuk mensucikan diri dia bagi menggantikan mandi wajib ataupun menggantikan wuduk disebabkan tak ada air. Istilah-istilah. Baik. Maka kata Imam An-Nawawi rahimahullah, saya bukan apa bila kadang-kadang dalam kita bagi kuliah-kuliah fiqh, kuliah-kuliah kita sharing, berkongsi ilmu di masjid-masjid sebagainya, ada lagi
yang mungkin kurang faham, ya, dia tak dapat penjelasan, yang beranggapan bahawa tayamum ini hanya untuk ambil wuduk je. Bila sembang-sembang, bila kita bagi penjelasan kan, barulah timbul bagi dia, dia faham. Ada yang kata, oh saya ingatkan kita tayamum ni kalau tak ada air, kita nak ambil wuduk, kita bertayamum lah. Dia sebut, saya tak tahu pula tayamum ni boleh menggantikan mandi wajib. Fungsi tayamum. Okay? Yang tu kena nanti kalau ada bincang dalam bab fiqh lah yang tu. Baik. Maka kata Imam Nawawi disebut, kata, kalau tak ada air untuk orang yang berada, untuk mandi wajib, ya, orang yang berada dalam keadaan janabah, maka dia perlulah bertayamum. Maka dengan tayamum itu, dia boleh membaca Al-Quran. Boleh baca Quran. Okay, clear? Apabila setelah itu berhadas, tadi kan, dia dalam keadaan janabah, kemudian cari air tak ada, dia bertayamum, lepas tayamum pun, kemudian dia pun baca Quran. Selepas itu, dia berhadas pula. Dia berhadas. Maka tidak diharamkan membaca Al-Quran sebagaimana berhadas setelah mandi wajib. Dalam kes yang macam ni kan, orang yang janabah ni, dia dah bertayamum, kemudian dia baca Quran tu dan sebagainya, lepas tu dia berhadas, maka dia boleh, ya, dia boleh, tidak diharamkan bagi dia membaca Al-Quran. Dia boleh terus baca Quran. Tidak ada perbezaan dalam tayamum disebabkan tidak ada air di tempat bermukim mahupun di dalam perjalanan. Ini untuk kes baca Quran je. Dia boleh terus baca Quran. Tapi kalau nak sembahyang, tak boleh lah. Sembahyang dia kena ambil tayamum yang lain untuk sembahyang. Ini pengecualian baca Quran sahaja. Hukumnya tetap boleh membaca Al-Quran setelah tayamum walaupun setelah itu berhadas. Saya amat yakin mungkin ini ramai yang baru dapat ilmu ini pada hari ini. Okey, saya rasa jelas ya apa yang nak disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Baik, kita sambung. Sebahagian sahabat kami mengatakan, jika dikatakan bahawa di tempat bermukim boleh solat dengan tayamum dan membaca Al-Quran dalam solat, sementara di luar solat dilarang, maka yang benar adalah apa yang telah kami jelaskan sebelumnya, kerana tayamum menggantikan kedudukan mandi wajib. Ni dia sebut kalau ada orang kata seseorang tadi tu dalam keadaan janabah kan, dia bermukim, okey, kemudian tak ada air, maka dia bertayamum. Maka dengan tayamum itu dia hanya boleh solat satu, dan dia hanya boleh baca Al-Quran dalam solat. Di luar solat dia tak boleh baca Quran. Maka disebutkan adalah ini pandangan yang kurang tepat. Yang tepat adalah apabila orang tu, orang yang dalam keadaan yang berhadas tadi tu, dia boleh solat dengan tayamum itu. Dalam solat dia boleh baca Quran. Kemudian di luar solat pun dia boleh baca
Al-Quran. Ini jelas. Baik. Sebab apa? Sebab tayamum menggantikan kedudukan mandi wajib. Jadi dia boleh solat, boleh baca Quran. Sama ada baca Quran dalam solat ataupun baca Quran di luar daripada solat. Baik. Apabila seorang yang junub bertayamum, okay, kemudian mendapat air. Lepas dia dah bertayamum, tiba-tiba air pun dah ada. Maka dia harus mandi wajib dengan air itu. Harus dekat sini kan? Dia harus kat sini ni hendaklah. Dia hendaklah mandi wajib. Ini harus ni bahasa Indonesia ni. Dia hendaklah mandi wajib dengan air itu. Jika tidak menggunakan air itu, kalau dia tak mandi wajib, maka haram baginya membaca Al-Quran serta haram untuk melakukan segala yang diharamkan bagi orang yang sedang junub sehinggalah dia mandi. Orang yang dalam keadaan berhadas, kan, berhadas besar ni, bila dia dah tayamum, selepas tayamum ada air, dia kata tak payahlah guna air, saya dah tayamum. Lepas tu dia baca Quran. Tak boleh. Dia kena menggunakan air dulu, mandi hadas dulu, mandi wajib dulu dengan air tu, baru dia boleh baca Al-Quran dan melakukan segala yang diharamkan bagi orang yang sedang berjunub. Selagi kalau ada air, kalau tak ada air, okey, fine. Tapi bila dah jumpa air, ya, apabila dia bertayamum, kemudian solat dan membaca Al-Quran, lalu dia bertayamum lagi dikarenakan hadas kecil atau kewajipan lain atau kerana sebab yang lain, maka tidak diharamkan baginya membaca Quran. Ini jelaslah. Okey. Inilah pendapat yang paling benar. Ada juga pendapat dari sebahagian sahabat kami yang menyatakan haram. Namun pendapat itu lemah. Okey. Clear? Ya, dalam persoalan ini. Sikit lagi sebelum kita mungkin kalau ada sesi discussion, perbincangan. Baik. Apabila seorang yang junub, kita dekat negara kita ni, isu ni tak timbul sangat tuan-tuan. Sebab negara kita ni Alhamdulillah, Allah kurniakan banyak air. Kalau terputus pun sekejap aja. Ya, kalau terputus itu pun Masya Allah dah riuh rendah kan. Tapi kalau di negara-negara yang air itu sangat bernilai, terutama negara-negara di padang pasir kan, negara Arab sebagainya, benda ni kena faham. Kalau tidak menjadi akan ada, kita kata, was-was, syak wasangka dalam beramal ibadah. Kita ni Alhamdulillah, Allah lahirkan kita di Malaysia. Bumi Malaysia ni banyak nikmat yang Allah bagi. Kadang-kadang sampai tak bersyukur kan, nikmat air yang banyak tu membazir pula. Baik. Apabila seorang yang junub tidak mendapat air dan tanah. Ini satu poin lain pula. Orang yang berada dalam keadaan janabah, cari air, tak ada air. Kan? Kemudian dia boleh ada alternatif yang kedua, mendapatkan debu tanah untuk tayamum. Debu tanah pun tak ada. Agak-agak kita boleh bayang tak ni situasi dekat mana ni. Kan? Mungkin dekat bulan kot. Ya? Air pun tak ada, tanah untuk nak bertayamum pun tak ada. Maka dia harus solat dalam keadaannya saat itu. Kes ini dia tetap kena solat. Sebab apa dia kena solat?
untuk menghormati waktu. Ini poin dia. Solat itu dinamakan solat menghormati waktu. Dan haram baginya membaca Al-Quran di luar solat. Untuk kes ni kan, dia hanya boleh baca Quran dalam solat sahaja. Luar solat tak boleh. Serta haram baginya membaca Al-Quran dalam solat selain daripada surah Al-Fatihah. Dalam solat tu pula, dia hanya boleh baca surah Al-Fatihah sahaja. Lepas surah Al-Fatihah nak baca surah-surah lain, tak boleh. Ya? Ni tuan-tuan dan puan, very detail. Kan? Kadang-kadang kita tak kan, hari ni baru dapat, oh macam ni rupanya. Okay, saya ambil contoh kan. Situasi ni biasanya, ni orang yang pergi haji, pergi umrah. Kan? Pergi haji, pergi umrah. Bila kita naik kapal terbang, masuk waktu solat. Ini cerita ni biasanya solat yang tak boleh dijamak lah. Kalau solat yang boleh dijamak, biasanya okey, tak ada masalah kan. Solat yang tak boleh dijamak, biasanya subuh lah. Okay. Waktu naik kapal terbang tu, mungkin naik kapal terbang seseorang tu lah. Dia bukan pergi haji, pergi umrah lah, pergi mana-mana pun lah. Mungkin kita bermusafir kan, cuti Malaysia ni, tengah cuti ni kan, pergi Vietnam, pergi Korea, ada yang pergi Indon kan. Bila naik kapal terbang, kita tidur. Mungkin orang tu masa tidur dia bermimpi, mimpi keluar air mani. Jadi bila dia mimpi kan, dia dalam keadaan janabah. Kemudian dalam kapal terbang tu berjalan, masuk waktu subuh. Bila masuk waktu subuh, kita wajib sembahyang subuh. Subuh tak boleh nak jamak. Mungkin nak jamak dengan zuhur tak boleh. Kan? Subuh satu je. Jadi nak ambil, dia kena mandi hadas dulu. Nak mandi hadas, mana boleh dalam kapal terbang. Kan? Tak boleh mandi hadas dalam kapal terbang. Kemudian nak tayamum, tak ada debu, tak nak terbang. Maka dalam situasi ni, orang itu wajib solat. Tanpa dia tak mandi hadas dan tanpa tayamum, dia tetap kena solat. Sebab apa? Solat hormat waktu. Menghormati waktu dah masuk tu. Dan dalam solat tu, dia hanya boleh baca yang melibatkan ayat Quran lah. Hanya surah Al-Fatihah sahaja. Surah-surah lain tak boleh. Tapi kalau nak baca takbiratul, nak baca doa iftitah, baca tahiyat, tak ada masalah sebab itu bukan ayat Quran. Dalam solat tu, dia hanya boleh baca yang ayat Quran ni hanyalah surah Al-Fatihah. Kemudian bila dah dia selesai bagi salam, dia tak boleh baca Quran. Jangan kata, tadi saya boleh solat, takkan nak baca Quran tak boleh? Tak boleh. Ni kes ya, mungkin berlaku dalam kehidupan seharian manusia. Baik. Tapi kadang-kadang kalau kes ni berlaku bila kita tak ada ilmu, kita bagi alasan lah. Oh, tak payahlah sembahyang. Sebab tak boleh nak mandi hadas. Jadi orang ni, bila dia solat menghormati waktu, apabila dia sampai ke destinasi yang dituju, contohlah, contoh katakan dia pergi ke Vietnam, pergi shopping beli kain. Kain kat sana murah. Jadi bila sampai di airport sana, sekiranya waktu masih ada dan dia boleh apa ni mandi hadas,
maka dia mandi hadas dan dia sembahyang. Sembahyang itu disebut dengan niatnya i'adah. Sekiranya dalam waktu yang samalah, maksudnya waktu subuh tu masih ada, dia niatnya i'adah, bukan qada. Tapi apabila dah sampai di airport kan, ataupun sampai destinasi yang dituju, waktunya dah habis, subuhnya dah habis, sampai pukul 10 pagi baru sampai, maka orang itu kena sembahyang semula. Sembahyang itu namanya qada. Jadi dia ada i'adah, ada qada. Tengok situasi kita. Hmm. Boleh. Ni dikatakan sembahyang hormat waktu ni kena tengok situasi. Okey, apakah membaca surah Al-Fatihah juga diharamkan bagi orang yang mengalami keadaan seperti itu? Dalam hal ini ada dua pendapat. Yang paling benar di antara kedua-duanya adalah tidak haram, bahkan wajib. Ni baca Fatihah ni, baca Al-Fatihah dalam solat. Kerana solat tidak sah kecuali dengan membaca surah Al-Fatihah. Oleh sebab itu, solat dibenarkan kerana darurat. Solat hormat waktu tadi tu adalah orang itu solat dalam keadaan darurat, yang mana bila masuk waktu dia berada dalam keadaan keadaan hadas ataupun janabah, dan dia tak ada air untuk nak mandi hadas, tak ada debu untuk nak bertayamum, maka dia tetap kena solat dalam keadaan darurat. Ya, maka membaca surah Al-Fatihah juga dibenarkan kerana sebab yang sama. Boleh, hanya surah Al-Fatihah. Pendapat kedua menyatakan haram, dan sebagai gantinya adalah dengan membaca zikir-zikir yang biasa dibaca oleh orang yang tidak mampu membaca Al-Quran. Cabang-cabang kajian ilmu fiqh ini saya paparkan di sini kerana saya melihat kaitannya dengan penjelasan saya sebelumnya. Oleh kerana itu, saya memaparkannya dengan ringkas sebab kajian masalah ini cukup panjang berikut dalil-dalilnya dalam kitab-kitab fiqh. Wallahu a'lam. Ya, maka kata Imam Nawawi dalam isu kita bincang tadi tu, ada dua pandangan. Satu pandangan kata dia tetap sembahyang memang kena sembahyang, cuma dalam sembahyang itu yang ayat Quran dia hanya boleh baca surah Al-Fatihah. Yang lain-lain surah tak boleh baca. Tasbih, zikir yang lain boleh. Dan ada pandangan kedua yang menyatakan Al-Fatihah pun tak boleh baca. Dalam takbir tu, dalam solat tu, selepas dia takbir Allahu Akbar, dia tak boleh baca surah Al-Fatihah. Digantikan dengan zikir-zikir yang lain. Jadi kat sini ada perbezaan pandangan dalam isu tadi. Apa pun saya nak sebut, kesimpulannya adalah sembahyang suatu benda yang sangat-sangat penting dalam kehidupan manusia. Okey? Wallahu a'lam. Jadi dalam siri yang akan datang, kita tengok pula fasal yang baharu, iaitulah melakukan sesempurna yang mungkin dalam berzikir. Jangan main zikir laju je kan. Pasal bunyi je. Kan? Tapi tak tahu ekor kepala, makhraj huruf kan. Main tu kan. Yang tu tuan-tuan kena jaga. Ya, tak apa, biar perlahan, biar sikit kan, tapi kita baca dengan sempurna, zikir dengan sempurna. Ni banyak ni, lalu saya sebut kan, sembahyang tarawih
Baca kan tahiyat, baca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, laju masya-Allah. Itu dalam sembahyang tu. Kalau luar sembahyang tak tahulah. Ya, Allahu a'lam. Jadi saya rasa sampai di sini insya-Allah fasal yang berikutnya ni kita sambung dalam siri yang akan datang. Allahu a'lam. Ada apa-apa respon nak tambah, silakan. Saya tengok dekat chat. Okey. Untuk yang tidak menemui air dan tanah dan melebihi 2 marhalah, boleh jamak solat untuk hormat waktu. Boleh. Ya. Yang dia lebih 2 marhalah, boleh solat secara jamak. Nanti bila sampai ke tempat yang dituju balik, dia kena ulang balik lah. Kalau masih ada lagi waktu jamak tu kan, dia boleh ulang balik. Dia tak nama qada, ulang. Jawapannya adalah boleh. Lagi, itu saja satu soalan yang ditanya. Okey, baik, saya kira tak ada respon yang lain pada hari ini. Mungkin ada yang terkejut kot tengok, kan hari ini baru dapat, alhamdulillah, kita dapat sama-sama. Begitu juga jika solat apa tadi? Begitu juga jika solat ketika sakit di hospital kan Ustaz. Di hospital sekarang ni sakit kan, kebanyakan hari ni di hospital, apa ni, bagi saya, kita dah bekalkan kebanyakan hospital, termasuk di Segamat ni, dia dah bekalkan kalau tak boleh guna air, boleh guna tayamum. Kalau tak boleh guna air, boleh bertayamum. Jadi solatlah. Jadi isu sama ada orang yang sakit boleh tak nak solat secara jamak qasar. Yang tu kita bincang minggu depan. Panjang cerita dia. Sebab ada orang kata dia menggunakan istilah sakit, maka dia pun nak solat secara jamak. Nanti kita bahas itu insya-Allah. Saya cuba bincangkan bab ni. Orang yang kat hospital tu boleh ke tak boleh. Kalau doktor tu tak ada masalah. Orang yang sakit ni. Itu insya-Allah cuba ingatkan balik nanti untuk kita bahaskan. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.